Cubaan suara, subhanallah. Cubaan suara Alhamdulillah. Cubaan suara la ilaha illallah. Cubaan suara Allahu Akbar. SMK Seri Pagi menggagap Forum Remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Forum Remaja. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnia dan izinnya, dapat kita bersama-sama bersua dalam pertandingan Forum Remaja Negeri pada hari yang ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu tajuk Forum Remaja kita pada hari ini. Tajuk Forum Remaja kita berkisar tema sosial, iaitu gejala buli dalam kalangan pelajar, di mana silapnya. Remaja pada hari ini bakal menerajui pucuk pimpinan negara pada masa hadapan. Bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Bekas Presiden Parti Indonesia pernah berkata, berikan saya 10 orang remaja, nescaya akan saya gegarkan dunia ini. Begitulah ungkapan retorik yang dilontarkan bagi menggambarkan betapa gahnya peranan remaja sebagai penentu pembangunan dan kemajuan negara pada masa hadapan. Malangnya, dalam proses menongkar arus globalisasi yang pantas ini, keruntuhan anak remaja semakin membimbangkan sejak hari-hari ini. Salah satu masalah sosial yang kian merebak dalam kalangan remaja ialah gejala buli. Berdasarkan statistik Kementerian Pendidikan Malaysia, lebih daripada 15,000 kes buli di seluruh negara dari tahun 2015 dan tahun 2020, dan sebahagian besar melibatkan penderaan fizikal. Kes buli yang mendapat liputan seluruh negara melibatkan seorang mahasiswa daripada Universiti Pertahanan Malaysia, Zulfarhan Osman Zulkarnain, meninggal dunia dipercayai akibat didera. Menjadi seolah-olah bom jangka yang menyedarkan kita dari lena bahawa budaya buli dalam kalangan pelajar merupakan suatu isu yang tidak boleh dipandang enteng sama sekali. Baiklah sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan kita pada hari ini, mulai kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini, termasuk saya. Perkenalkan saya, Dini Harib bin Zulkadir Anwar sebagai pengerusi. Di sebelah kanan saya iaitu saudari Nur Aalia Syakira binti Zulmunain. Apa khabar saudari? Selamat datang. Alhamdulillah saudara, saya baik-baik sahaja. Alhamdulillah. Seterusnya, di sebelah kiri saya iaitu ahli panel kita yang kedua. Kacak orangnya, seperti Syahrukhan. Selamat datang saudara, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, sehat saudara pengerusi. Terima kasih kerana memuji ketampanan saya. Sama-sama saudara. Seterusnya, di sebelah ahli panel kedua, tak lain tak bukan, tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudari Nur Alia Husna binti Azri. Walaupun nampak pemalu orangnya, tetapi betah berkata-kata. Tidakkah begitu saudari? Yang tenang, jangan disangka tiada buaya ya saudara. Ya benar saudari. Usai salam perkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini, kembali kita dalam topik perbincangan kita, iaitu gejala buli dalam kalangan pelajar, di mana silapnya. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, mulai kiranya kita mengetahui apakah yang ditarifkan dengan gejala buli. Saya kira saudari ahli panel pertama sudah bersedia untuk memberikan tarifan ini. Silakan saudari. Terima kasih saudara pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada ahli-ahli panel serta hadirin yang dihormati. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, gejala boleh ditakrifkan sebagai tanda-tanda terjadinya sesuatu, manakala buli pula bermaksud perbuatan mendera dan mempermainkan seseorang. Menurut Nasazdi Abdullah, gejala buli boleh ditakrifkan sebagai tingkah laku agresif seorang pelajar atau sekumpulan pelajar dengan mengganggu mangsa secara fizikal atau psikologi dalam satu jangka masa yang panjang. Maka jelaslah bahawa saudara pengerusi serta ahli-ahli panel bahawa gejala buli dalam kalangan pelajar merupakan salah
kasar dan mempermainkan orang yang lemah dengan tujuan untuk menggertak atau menakutkan mereka. Saya kira itu sahaja Tuan Pengerusi. Berbalik semula kepada saudara. Terima kasih saudari ahli panel pertama. Terima kasih sidang hadirin yang dihormati. Demikian takrifan tentang gejala buli daripada saudari ahli panel pertama yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik sekali. Seterusnya, mohon penjelasan daripada saudara ahli panel kedua tentang punca yang boleh menyebabkan remaja terdorong melakukan gejala buli. Silakan saudara. Terima kasih saudara pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada ahli-ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Kegoyahan institusi kekeluargaan menjadi pemangkin kepada gejala buli yang melanda di nusa tercipta kita ini. Keluarga porak-poranda disebabkan oleh tiada lagi persefahaman antara pasangan suami isteri. Oleh itu, kes penderaan, pertengkaran dan perceraian semakin meningkat bagai bangkai gajah yang tidak dapat ditutupi dengan nirunya lagi. Keluarga porak-poranda juga akan lalai untuk memberikan kasih sayang mereka kepada anak-anak remaja yang sentiasa memerlukan belayan dan perhatian daripada ibu bapa mereka. Keadaan ini membimbangkan kerana akan menjejaskan perkembangan remaja dan pembentukan personaliti remaja. Maka tidak hairanlah apabila remaja sanggup terlibat dalam gejala negatif untuk menarik perhatian dan mendapatkan sekelumit kasih sayang daripada ibu bapa mereka yang semakin alpa dalam memikul tanggungjawab hakiki mereka. Sidang hadirin sekalian, Jabatan Kebajikan Masyarakat melaporkan bahawa 50% remaja yang terlibat dalam gejala negatif terdiri daripada remaja yang mempunyai konflik keluarga. Oleh hal demikian, izaharlah bahawa kegoyahan institusi kekeluargaan turut mencetuskan fenomena buli remaja yang ingin melepaskan kemarahan mereka kepada individu yang lain. Bak kata peribahasa Melayu, orang lain makan rangka, orang lain terkena getahnya. Saya kira itu saja saudara pengerusi. Berbalik semula kepada saudara. Terima kasih ahli panel kedua atas penjelasan itu tadi. Seterusnya, ahli panel ketiga tentunya mempunyai pendapat lain tentang punca yang boleh menyebabkan remaja terdorong melakukan gejala buli. Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengerusi. Jika kita kaji dari dimensi yang lain, pengaruh rangka sebaya juga merupakan salah satu faktor gejala buli semakin menular dan kian serius di negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja pada hari ini lebih mempercayai rakan sebaya mereka berbanding ibu bapa dan guru-guru mereka sendiri. Bukan itu sahaja saudara, kebanyakan remaja pada masa ini juga takut dan bimbang jika mereka disisihkan oleh ahli kumpulan mereka jika mereka enggan untuk meneruti kata-kata dan perindakuan mereka. Remaja yang masih berbau pucuk jerangau ini sanggup mengkhianati kepercayaan ibu bapa dan guru-guru daripada mengkhianati kepercayaan ahli kumpulan mereka. Sebagai contoh, 8 orang remaja dari Tingkatan 5 Kolej Melayu Kuala Kangsar telah mengugut guru asrama dengan menggunakan parang. Kumpulan pelajar ini sanggup melepaskan kemarahan tanpa memikirkan impaknya kepada diri sendiri dan orang lain. Ekoran daripada setiap remaja yang tersalah memilih rakan menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir negatif. Pendek kata, pengaruh rakan sebaya juga turut menyebabkan kemula buli ini semakin sukar ditangani. Saya kira itu sahaja saudara. Kembali semula kepada saudara. Terima kasih saudari ahli panel ketiga. Kasihan sungguh ya dengan mangsa buli ini tadi. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin sekalian, apakah kesan perlakuan buli terhadap mangsa? Silakan saudara. Terima kasih saudara pengerusi. Antara kesannya ialah mangsa buli akan mengalami kemurungan atau cemas. Selain itu, mereka terpaksa menempuh penderitaan seperti peningkatan perasaan sedih dan kesorangan, perubahan masalah tidur dan makan, serta hilang minat dalam aktiviti yang sering diceburi. Isu ini akan berpanjangan sehingga dewasa. Masalah kesihatan dari segi emosi, psikoteri dan kecicilan dalam pelajaran juga turut berlaku terutama kepada kanak-kanak kerana mereka takut ke sekolah untuk mengelakkan diri daripada dibuli. Selain itu, kesan buli juga membawa kepada bahaya atau pendedahan untuk membunuh diri kerana mereka merasakan diri mereka tiada harapan, tiada kuasa serta tercalar marah diri akibat perbuatan dera. Saudara pengerusi dan sidang hadirin, jika masyarakat memandang remeh mengenai perkara ini, saya bimbang isu buli ini akan memberi kesan jangka panjang dari segi perkembangan psikologi dan emosi generasi akan datang.
Saya kira itu saja saudara pengerusi. Kembali semula kepada saudara. Maafkan saya saudara, izinkan saya mencelah. Ya, silakan saudari. Pada pendapat saya, masa buli di Institut Pengajian Tinggi biasanya menyembunyikan perkara yang berlaku daripada pengetahuan ibu bapa mereka kerana takut jika dipukul oleh pembuli. Pelajar-pelajar lain juga turut mendiamkan diri atas alasan mereka sudah besar dan malu untuk bercerita kepada keluarganya. Malangnya, sifat mendiamkan diri ini akan memakan diri sendiri apabila pembuli lebih agresif dalam membuli sehingga menyebabkan kecederaan fizikal yang boleh membawa maut. Sekiranya kita masih tidak cakna dengan gejala ini, pastinya negara akan melahirkan generasi intelek yang pandai dari sudut akademik tetapi kontang dari segi emosi. Bukan itu sahaja saudara, perkara yang paling membimbangkan ialah kepada mereka yang akan menerajui kepimpinan negara ini akan berjiwa kasar dan tidak mempunyai empati kepada masalah rakyat. Tambahan pula, mereka akan asyik memikirkan nasib diri sendiri berbanding nasib rakyat. Adakah generasi pemimpin seperti ini yang mahu kita hasilkan? Tepuk dada, tanya iman. Kembali semula kepada saudara. Terima kasih saudari ahli panel ketiga. Ya, sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah. Kita masih lagi dalam pertandingan Forum Remaja pada tahun 2021 di SMK Seri Pagi. Meskipun secara maya, mudah-mudahan kita masih bersemangat untuk meneruskan arena forum ini. Wahai warga maya, jika anda terpesona dengan persembahan kami, sudikanlah dengan izin like, share dan subscribe. Ya, benar sekali saudara. Sudi-sudikanlah. Soalan kepada saudari ahli panel pertama. Apakah langkah yang boleh diambil untuk menangani isu gejala buli? Silakan saudari. Terima kasih saudara pengerusi. Bak kata pepatah, tiada penyakit yang tiada penawarnya. Terdapat banyak langkah yang efektif yang boleh dijalankan bagi membendung gejala ini. Antaranya ialah ibu bapa harus memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membendung kemelu ini. Sebagai contoh, ibu bapa harus menampilkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak mereka akan menganggap bahawa perilaku ibu bapa sentiasa betul dan patut diikuti. Janganlah ibu bapa berperilakuan baik di hadapan anak sahaja, sedangkan dirinya menghina dan mengejek orang sebagainya. Bak kata pepatah, bapa borek, anak rintik. Tentang mengajar anak yang berjalan lurus, sedangkan dirinya berjalan sengit. Selain itu, ibu bapa juga harus sentiasa memberikan perhatian dan belayan kasih sayang yang secukupnya kepada mereka. Hal ini supaya mereka tidak berasa sunyi lagi diabaikan. Tambahan pula, ibu bapa harus mendidik anak-anak mereka sejak dari kecil lagi. Ibarat melentur buluh biarlah dia lebungnya, agar mereka sentiasa sudi meluahkan isi hati masalah mereka bagi mengatasi bersama-sama. Saya kira itu sahaja tuan pengerusi. Balik semula kepada saudara. Saudara pengerusi, izinkan saya menyuarakan buah fikiran tambahan berdasarkan ahli panel yang pertama tadi. Ya, silakan saudara. Terima kasih saudara pengerusi. Para pelajar juga harus berganding bahu dengan pihak sekolah dalam usaha untuk membendung gejala ini. Para pelajar yang ternampak kes itu berlaku atau menjadi mangsa pembuli harus memberanikan diri dan untuk melaporkan kepada pihak sekolah agar masalah itu dapat diatasi dengan secepat mungkin. Manakala pihak sekolah yang telah menerima laporan aduan daripada pelajar juga harus berusaha untuk mengatasi masalah itu dengan bersungguh-sungguh dan bukan sebaliknya dengan menutup kes itu dengan sebuka hati saja. Jika isu ini tidak dibicarakan, masalah kes buli akan semakin bertambah dan berluasa lagi. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki melibatkan diri dalam kes buli itu dan juga ibu bapanya untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut dan juga mendapatkan jalan keluarnya. Pihak sekolah juga harus mengenakan hukuman yang setimpal kepada pelajar tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan juga dijadikan sebagai iktibar kepada para pelajar lain. Disiplin dan peraturan sekolah perlu diketatkan dan ditekankan kepada para pelajar supaya para pelajar mengikuti etika peraturan sekolah dan tidak membuat kesilapan seperti pelibatan dan gejala sosial seperti membuli. Saya kira itu saja saudara pengerusi. Berbalik semula kepada saudara. Terima kasih saudara ahli panel kedua. Seterusnya, saudari ahli panel ketiga tentunya mempunyai buah fikiran yang tidak kurang hebatnya. Silakan saudara. Terima kasih saudara pengerusi, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati.
Pihak kerajaan juga perlulah memainkan peranan yang penting dalam membendung gejala ini. Kementerian Pelajaran dan pihak sekolah juga perlulah menitik beratkan kes isu buli ini dalam pelajaran di sekolah dengan melalui mata pelajaran tertentu seperti pendidikan moral, pendidikan civics, pendidikan Islam dan sebagainya. Melalui pendidikan ini, para pelajar dapat mempelajari kebaikan dan seterusnya dapat mengelak gejala yang kurang baik. Bukan itu sahaja, pihak kerajaan juga perlulah berganding bahu dengan agensi-agensi tertentu bagi mengadakan kempen dan ceramah kesedaran tentang gejala membuli. Contohnya, kempen anti-buli yang dijalankan di Pekan Marang telah mendapat sambutan menggalakkan dan lebih kurang 70% kes buli dapat dikurangkan di sekitar kawasannya setelah kempen tersebut dijalankan. Oleh itu, para remaja dapat mempelajari kesan sampingan yang disebabkan oleh membuli dan seterusnya mereka dapat mengelakkan diri mereka sendiri daripada terjebaknya melakukan perkara ini kepada orang lain. Saya kira itu sahaja saudara, berbalik semula kepada saudara. Terima kasih saudari ahli panel ketiga. Demikian perbincangan tentang gejala buli daripada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Menunjuk jari menyalahkan satu-satu pihak memanglah mudah, tetapi menyelesaikan masalah ini tidak semudah seperti kita berbicara. Terdapat banyak langkah yang dapat dilaksanakan agar pelajar dapat belajar dalam suasana kondusif dan harmoni. Oleh itu, kita tidak seharusnya mengharapkan pihak-pihak berautoriti sahaja, tetapi kita perlu berganding bahu, seibarat bukit sama didaki, kelurah sama dituruni. Dengan berkat daya usaha yang gigih, insya-Allah kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa. Oleh itu, menjulang martabat bangsa agar kita dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayu dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam kemaafan. Saya mewakili semua ahli panel kita pada hari ini mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua sidang hadirin yang sudi menyaksikan persembahan kami. Dan terima kasih juga kepada semua ahli panel kerana sudi bersama kita pada hari ini. Mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Forum Remaja.